berkenaan dengan seorang Perdana Menteri yang bukan Melayu bagi negara Malaysia kita ni. Perkara tersebut dinyatakan oleh Lim Kit Siang semasa beliau berada di Manchester. Dari segi undang-undang, dari segi perlembagaan, sebenarnya kenyataan beliau tu tidak ada mana yang salahnya. Rujuk saja kepada perkara 43 dalam kurungan 2 dalam kurungan A yang jelas menyatakan bahawa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong akan memilih seorang Perdana Menteri untuk mengetuai Jemaah Menteri dari kalangan ahli-ahli parlimen atau ahli-ahli Dewan Rakyat, yang mana individu yang dipilih sebagai Perdana Menteri tersebut, dia tidak ada mana-mana ciri-ciri lain kecuali dia mendapat majoriti sokongan daripada rakan-rakan di dalam Dewan Rakyat tersebut. So, tidak ada mana-mana peruntukan di dalam perlembagaan yang secara jelas menyatakan bahawa Perdana Menteri itu mestilah daripada kalangan orang atau individu yang berbangsa Melayu. Tetapi kita tidak hanya boleh membaca perlembagaan daripada sudut isolation satu peruntukan saja. Kita mesti melihat perlembagaan ini daripada satu aspek yang holistik, yang menyeluruh. Perlembagaan negara kita ini adalah sebuah dokumen yang dikatakan sebagai living document. Maknanya dia kena sentiasa interact dengan keadaan sekeliling yang berlaku di Malaysia ini. Kalau kita lihat kepada peruntukan-peruntukan lain, khususnya mengenai agama Islam itu sendiri, mengenai hak-hak keistimewaan orang Melayu, hak-hak keistimewaan anak-anak Sabah dan Sarawak, hak-hak keistimewaan Bumiputera, bahasa Melayu itu sendiri, kepentingan agama Islam itu sendiri. Kerana adakah Perdana Menteri yang sekiranya bukan daripada berbangsa Melayu itu akan memperjuangkan sehabis-habisnya, memartabatkan sehabis-habisnya perjuangan untuk mengekalkan keistimewaan orang Melayu, mengekalkan kekuatan dan keampuhan agama Islam sebagai agama persekutuan ini? Itu persoalan yang saya ingin sebenarnya lontarkan balik kepada saudara Lim Kit Siang dan juga pendukung-pendukung DAP yang kita sentiasa tahu ada deklarasi setapaknya, ada juga impian Malaysianya. Di mana impian Malaysia oleh DAP ini ingin membawa satu negara Malaysia yang mempunyai bukan sahaja masyarakat yang majmuk, tetapi kesamarataan kepada semua bangsa-bangsa di Malaysia ini. Itu pada saya adalah satu perkara yang kalau kita lihat pada jangka masa yang panjang, minta maaf saya menyatakan, akan membawa satu trajektori Malaysia yang bahaya kepada mereka-mereka yang merupakan penduduk majoriti di negara ini, yang mana kita semua tahu orang Melayu lah penduduk majoriti di Malaysia ini. Kalau saudara Lim Kit Siang tiba-tiba pada masa dan ketika ini mengutarakan idea bahawa Malaysia mungkin memerlukan atau mungkin pada masa yang akan datang akan mempunyai seorang Perdana Menteri yang bukan daripada berbangsa Melayu. Kerana saya menjangkakan kenyataan beliau ini dibuat pada bibit-bibit permulaan di mana dikatakan akan diadakan persempadanan semula kawasan pilihan raya. Saya nak saudara-saudara semua ingat satu perkara. Ada beberapa kerusi parlimen, terutamanya majoritinya di kawasan bandar, yang mana jumlah pengundinya hampir ratusan ribu. Ada yang dah boleh sampai cecah 200,000, 300,000 kawasan parlimen tersebut. Bayangkan kalau persempadanan semula ini dikategorikan menurut jumlah pengundi, akan ada kawasan-kawasan parlimen, majoritinya di kawasan bandar, yang akan dijadikan daripada satu kerusi parlimen kepada mungkin 2 atau 3 kerusi parlimen. Pada jangkaan anda lah yang mendengar dan menonton saya ini, siapakah yang menguasai kerusi-kerusi tersebut? Kalau kita lihat kepada statistik mereka-mereka yang menduduki kawasan-kawasan bandar ini dan mempunyai kekayaan untuk memiliki kawasan-kawasan bandar ini adalah sebenarnya bangsa yang bukan berbangsa Melayu. Adakah impian Malaysia ini yang diutarakan dan dipacu oleh DAP ini adalah untuk memastikan pada satu hari nanti, mungkin 2-3 pilihan raya akan datang, 15-20 tahun daripada sekarang, bangsa Melayu itu terpaksa sebenarnya dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang bukan daripada kalangan mereka sendiri.